Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini cikgu nak teruskan dengan subtopik 2.6.4 iaitu melakar dan menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan bahagian 2. Apakah maksud pembungkusan makanan? Ialah satu mekanisme yang menggunakan kaedah sains dan teknologi dalam memelihara produk. Tujuan pembungkusan makanan ni untuk memelihara produk bagi tujuan pengedaran, penstoran, jualan dan penggunaan. Dalam pembungkusan makanan ni dia perlu ada tanda jenama. Apakah tanda jenama? Tanda jenama adalah nama yang diberikan kepada sesuatu produk atau perkhidmatan. Fungsi tanda jenama adalah untuk memperkenalkan produk atau perkhidmatan kepada pengguna. Contohnya macam tanda jenama yang terdapat pada kerepek ni, keropok ni kan, makanan ringan, snack ni, ataupun pada perkhidmatan, contoh macam Foodpanda, GrabCar, Tapafood, itu contoh tanda jenama dia. Yang kedua yang perlu ada pada pembungkusan ialah tipografi. Tipografi ni adalah untuk mencipta satu jenama kepada sesuatu produk. Maksudnya di sini pengguna dia lebih suka mengingati simbol daripada nama sesuatu produk. Dia ingat satu perkataan dan satu huruf saja. Itu dia cukup bagi dia berbanding nama sebenar produk tersebut. Jadi penggunaan tipografi yang unik dan menarik ni sebenarnya dapat menarik minat ataupun perhatian pengguna. Ini contoh produk F ni, saji lah, Felda kan. FNN, ini contoh dia. Ya. Seterusnya warna. Warna mewujudkan identiti sesuatu produk serta menyatakan sesuatu maksud. Pada warna ni dia akan bagi kesan secara langsung kepada pembungkusan makanan. Contoh pada penggunaan warna pembungkusan produk makanan ni, warna berbeza ni menunjukkan perasa yang berbeza. Pedas, manis, barbecue dan sebagainya lah. Itu kesan dia. Seterusnya ilustrasi. Maksud ilustrasi? Ilustrasi ni ialah gambar. Dan gambar ni perlu kreatif, menarik dan jangan terlalu banyak ataupun terlalu padat dalam satu pembungkusan makanan. Fungsi ilustrasi ni untuk menggambarkan produk yang dibungkus. Contoh dia jual apa dalam produk tersebut, jadi dia letakkan ilustrasi ataupun gambar di luar produk tersebut. Jadi pengguna akan tahu produk apa yang dia jual dalam tu. Seterusnya reka bentuk. Ini reka bentuk. Pembungkusan ni perlu menepati sifat iaitu ergonomik. Ergonomik ni kita rasa selesa nak guna dia. Ciri keselesaan, mudah dibawa, selamat digunakan dan juga mesra alam. Jadi produk yang kita nak bungkus tu kena sesuai lah dengan pembungkusan dia. Ini contoh ya, reka bentuk makanan, minuman. Yang maklumat. Maklumat ni elemen yang penting dalam mereka bentuk satu pembungkusan. Dalam pembungkusan makanan dia mesti ada maklumat-maklumat lah, ada label makanan. Contohnya tarikh luput bila, senarai ramuan, bahan yang digunakan, arahan penyimpanan macam mana, penyataan aditif makanan, guna bahan apa. Itu ialah contoh maklumat yang perlu ada. Jadi setiap pembungkusan mesti ada maklumat yang perlu disampaikan kepada pengguna. Dan akhir sekali ialah saiz. Saiz ialah juga penting kerana melalui saiz yang berlainan, pengguna dapat lebih banyak pilihan untuk membelilah. Contoh macam saiz botol sos cili ni. Ada ikut kegunaan lah, yang besar, saiz kecil dan juga yang sederhana. Itu saja untuk hari ini. Dan yang terakhir sekali ialah tajuk iaitu lakaran. Ini lakaran yang perlu kamu buat selepas kamu menghasilkan reka bentuk makanan, kamu videokan dan kamu perlu buat juga pembungkusan makanan. Kamu kena buat, jadi kamu buat lakaran dulu, cukup hanya satu lakaran. Ini adalah contoh lakaran dalam buku teks lah. Ini dia tunjuk 3 contoh, kamu buat satu saja. Pilih contoh lakaran ni, lakaran biskut. Kamu buatlah, perlu ada dimensi ni, dimensi dia ialah ukuran. Contoh 145 mm, 175 mm ni ialah ukuran. Kamu warna ikut serupa macam pembungkusan sebenar yang kamu buat.
Okey. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.